Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Pels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati, baru-baru ini rupanya ramai yang bercakap ataupun memberikan respon dan pandangan berkaitan dengan keputusan daripada Tengku Mahkota Johor. Ini adalah berkaitan dengan keputusan cuti di negeri Johor pada Sabtu dan Ahad. Akhirnya, apa kata TMJ? Pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini, bertarik 11 Oktober, sila pindah negeri lain jika tak puas hati, Johor cuti Sabtu Ahad. Pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, menitahkan mana-mana pihak yang tidak bersetuju cuti hujung minggu di Johor ditukar kepada Sabtu dan Ahad supaya berpindah ke negeri lain. Dengan izin dan restu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, pandangan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor, Kerajaan Negeri, agensi-agensi kerajaan dan rakyat, maka saya telah membuat keputusan untuk Johor bercuti semula pada Sabtu dan Ahad. Jika ada pihak yang kurang senang atau tidak berpuas hati demi agenda pribadi, nak melaga-lagakan rakyat atau kepentingan politik, Anda dipersilakan pindah ke negeri-negeri yang masih bercuti Jumaat dan Sabtu. Titah Baginda dalam kenyataan malam tadi. Menurut Tunku Ismail, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kehendak rakyat Johor untuk meluangkan lebih masa bersama keluarga dan anak-anak, dan kesan ekonomi yang positif adalah seiring dengan pelaksanaan proyek pembangunan yang memberi manfaat di negeri Johor. Pada 7 Oktober lalu, Tunku Ismail mengumumkan cuti hujung minggu di negeri Johor ditukar daripada Jumaat dan Sabtu kepada Sabtu dan Ahad bermula 1 Januari 2025. Tunku Ismail memaklumkan cadangan berkenaan telah mendapat perkenan dan restu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Baginda juga mengarahkan Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi dan Mufti Johor mengadakan perbincangan berkaitan keputusan terbaru itu. Johor sebelum ini telah beberapa kali mengubah cuti hujung minggunya. Negeri itu melaksanakan cuti hujung minggu pada Sabtu dan Ahad. Kali pertama pada tahun 1994 ketika Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Besar. Bagi saya ini pasti satu titah daripada TMJ yang pasti mengejutkan ramai kepemimpinan politik dan seluruh Malaysia. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Pels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan, baru-baru ini gempar seluruh Malaysia bercakap tentang isu ataupun berkaitan dengan kes GISBH. Dan yang terkini, saudara-saudara, ada satu pendedahan terbaru berkaitan dengan dana yang terlalu banyak, dana jutaan ringgit, yang bagi saya ini adalah satu dana besar. Pendedahan ini pasti mengejutkan ramai dalam satu perkongsian video daripada Sinar Harian. 23 harta GISBH bernilai RM52.4 juta dikesan di luar negara. Tuan-tuan, bagi saya ini pasti satu pendedahan yang mengejutkan. Mengejutkan ramai kepimpinan politik termasuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, termasuk Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Tun Mahathir, dan semua kepimpinan politik. Perkongsian ini, Polis Diraja Malaysia PDRM telah memperoleh maklumat berkaitan 23 harta milik GISB Holdings Sendirian Berhad di luar negara yang melibatkan 10 negara dengan anggaran nilai RM52 juta lebih. 10 buah negara itu terdiri daripada negara yang berada di rantau Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropah.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, pihaknya masih menunggu pengesahan harta tersebut dari negara yang terlibat bagi tindakan lanjut pembekuan dan penyitaan di bawah Akta 613. Kita masih mengumpul maklumat daripada pihak berkuasa luar negara berkaitan aset-aset GISBH yang berada di luar negara. Sebelum ini kita mendengar tangkapan berlaku dan berkaitan dengan kes GISBH. Namun terkini pula pihak berkuasa luar negara masih mengumpul mereka. PDRM masih mengumpul maklumat daripada pihak berkuasa luar negara. Dan ini adalah berkaitan dengan aset GISBH yang berada di luar negara. Tindakan susulan kita adalah melakukan pembekuan dan penyitaan di bawah Akta 613, termasuk bekerja sama dengan agensi-agensi berkaitan, katanya dalam sidang akbar. Muhammad Syuhaili berkata, pihaknya menggunakan pendekatan melalui polis antarabangsa Interpol dan pihak berkuasa negara terlibat. Kita telah mendapat maklum balas daripada rakan sekerja pihak berkuasa yang memaklumkan ada 3 premis telah berhenti operasi. Papan tanda premis itu juga telah diturunkan, malah tingkap juga telah ditutup dengan plastik hitam. Bagi saya, saudara-saudara, ini adalah satu pendedahan mengejutkan. Beliau juga berkata, setakat ini PDRM telah melaksanakan pembekuan pelbagai harta di bawah Seksyen 44 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, AMLATF PUAA 2001 Akta 613 berjumlah RM 17 juta. Tindakan penyitaan pelbagai harta juga dilaksanakan di bawah Seksyen 45 dalam kurungan 2 Akta AMLATF PUAA 2001, Akta 613 berjumlah RM 2.8 juta. Jumlah keseluruhan pembekuan dan penyitaan harta-harta di bawah Akta 613 adalah RM 19 juta. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein dilaporkan berkata, tindakan pembekuan itu membabitkan 205 account bank bernilai RM 1,35 juta dan 1 account bernilai ES 1.344,26 bersamaan dengan RM 5.688 ringgit. Selain itu, pihak polis turut membekukan pelbagai aset, yaitu 31 buah kereta dan bas pelbagai guna serta 19 lot tanah. Bagi saya ini pasti satu pendedahan yang mengejutkan.